Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu nak memberikan sedikit ulang kaji lah sebenarnya ni untuk tajuk contoh penyelesaian masalah bab 2 pemfaktoran dan pecahan algebra. Okey, kita dah habis semua bab algebra. So hari ini kita akan buat penyelesaian masalah yang biasanya melibatkan unsur-unsur algebra ni. Okey, seterusnya cikgu menggunakan contoh soalan dalam buku teks kita. Okey, soalan yang pertama yang cikgu nak bincangkan berada di muka surat 39, soalan 5. Okey. Soalan 5, Gurdip dan Jumran ialah pekerja sambilan di sebuah kedai runcit. Gurdip mendapat bayaran gaji RM3 per jam, lebih murah daripada 2 kali gaji Jumran. Katakan gaji Jumran ialah X ringgit per jam. Hitung jumlah gaji bagi X tambah 2 jam, gaji Gurdip dan 2X tambah 3 jam bagi gaji Jumran. Tulis dalam bentuk ungkapan algebra. Maksudnya, jawapannya tu tak semestinya dalam nombor bulat, dia ada algebra. Algebra maksudnya dia ada yang benda-benda yang kita panggil unknowns ataupun unknown. Okey, seterusnya. Okey, yang diberi gaji Jumran X. Maka gaji Gurdip 2X tolak 3. Sebab dalam soalan dah sebut Gurdip ni mendapat bayaran RM3 lebih murah. Okey, lebih murah. Bila lebih murah maksudnya dia kena tolak lah kan. Okey, lebih murah. Okey, 2 kali gaji Jumran. Jumran ni X. Jadi 2 kali Jumran maksudnya 2X tolak 3 adalah gaji Gurdip. Jadi untuk mendapatkan jumlah gaji, kita perlu buat apa anak-anak semua? Ya, kita kena tambahkan. Okey, mana cikgu dapat 2X tambah 2 dengan 2X tambah 3? Sebab dia bagi tahu jumlah gaji X tambah 2 gaji Gurdip. Gurdip tadi 2X tolak 3 dan 2X tambah 3 gaji Jumran. Okey, maksudnya 2X tambah 3 ni adalah jam bekerja dia. Okey, yang ini pun jam bekerja bagi siapa tadi ya? Si Gurdip. Dan 2X tambah 3 jam bagi si Jumran. Jumran ni bekerja selama 2X tambah 3 darab dengan berapa ringgit satu jam dibayar, iaitu X ringgit tadi. Okey, so bila kita kembangkan dia, okey, sebelum kita kembang, cikgu iris dulu yang ini supaya kamu nampak. Okey, macam mana kita nak buat pengembangan? Okey. X darab 2X. Jadi dapat 2X kuasa 2. X darab negatif 3. Jadi dapat negatif 3X. 2 darab 2X. Jadi kita akan dapat tambah 4X. Dan 2 darab negatif 3. So, 2 darab negatif 3 iaitu negatif 6. Tambah. Okey, tambah ni ikut yang tengah-tengah ni lah. So, 2X darab X. Kita akan dapat 2X kuasa 2. Manakala 3 darab X dapat 3X. Okey, so kita dah buat dia punya pengembangan. Kemudian kita faktorkan. Macam mana nak faktorkan atau permudahkan. Jadi, yang mana anu sama, kita tambah. Jadi,
2x kuasa 2 tambah 2x kuasa 2 dapat 4x kuasa 2. Negatif 3x, 4x, 3x. Jadi, negatif 3 tambah 4 dapat 1x. 1x tambah 3x akan dapat 4x. Dan negatif 6, dia tak ada kawan, jadi kita biarkan dia negatif 6. So, susunan dia 4x kuasa 2 tambah 4x tolak 6. Jadi, jumlahnya dalam bentuk algebra. Okey, tak ada nilai x. Jadi kita tak tahu berapakah duit jumlah gaji yang mereka terima tersebut. Okey, sampai sini semua orang faham? Okey, baiklah. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 6. Luas sebidang tanah untuk membuat parkir kereta di sebuah pasaraya ialah 25 dalam kurungan x square atau x kuasa 2 tolak 8x tambah 16 meter persegi. Soalan pertama dia, jika jumlah seunit tapak parkir kereta ialah x tolak 4 kuasa 2 meter persegi, berapa buahkah kereta yang dapat diparkirkan di tempat tersebut? Okey, awak faham? Yang atas ni diberi jumlah keseluruhan tanah. Yang x tolak 4 kuasa 2 ni adalah jumlah luas sebuah kereta untuk diparkingkan. Okey, seterusnya nombor 2 dia nak 4 unit tapak parkir telah ditempah oleh pemilik pasaraya tersebut. Berapakah unit tapak parkir yang tinggal? Okey, soalan. So, diberi jumlah luas tanah ialah 25 x kuasa 2 tolak 8x tambah 16. Okey, jadi jumlah luas seunit tapak parking kereta ialah x tolak 4 kuasa 2. So, macam mana dapatkan jumlah daripada jumlah keseluruhan dengan jumlah satu buah kereta? So, macam mana kita nak selesaikan? Kita guna apakah operasi yang bersesuaian untuk mendapatkan jumlah parking kereta ini? Ya, kita gunakan bahagi. Jumlah keseluruhan dibahagi dengan setiap unit parking. Okey, so jumlah keseluruhan 25 x kuasa 2 tolak 8x tambah 16 bahagi x tolak 4 kuasa 2. Okey, yang ini macam mana cikgu buat ni? Okey, 25 ni cikgu maintain x kuasa 2 tolak 8x tambah 16. Okay, macam mana cikgu faktorkan? X kuasa 2 tolak 8x tambah 16. Okey, seperti yang kita pernah belajar di dalam pelajaran-pelajaran yang lalu, kita nak faktor. Okey, nampakkah Anu bagi x kuasa 2? 1, betul? Jadi, 1x darab 1x still akan dapat x kuasa 2. Macam mana daripada faktor 16 nak menghasilkan negatif 8? Bagus. Negatif 4 darab negatif 4. Okay, so cikgu tulis dekat sini negatif 4, sini pun negatif 4. Kemudian kita darab silang. Okay. So, sini akan dapat x darab negatif 4, negatif 4x. Kat sini pun akan dapat negatif 4x. Jadi, bila dijumlahkan, negatif 8x. Jadi, apakah faktor untuk x kuasa 2 tolak 8x tambah 16? Ya, x tolak 4, x tolak 4. That's why lah cikgu tukarkan
X kuasa 2 tolak 8X tambah 16 dijadikan X tolak 4, X tolak 4. Okey, bahagi juga boleh ditukarkan dalam bentuk pecahan. So, X tolak 4 kuasa 2, so 2 kali X tolak 4. Jadi, apakah yang kita boleh lakukan bila ada benda yang sama atas dan bawah? So, kita potong. Okey. So, hasil dia akan dapat 25 unit parking kereta di atas jumlah tanah tersebut. Okey, kita telah menjawab untuk soalan 1 iaitu 25 unit. Okey, bagaimana nak cari kalau 4 unit tapak telah diambil? Okey, so sekarang secara mudahnya 25 asalnya sepatutnya dapat 4 dah ditempah oleh pemilik pasaraya. Jadi bakinya hanyalah 21 unit untuk customer dia parking lah. So jawapan dia 21 unit. So, soalan ni mudah, betul? Cuma kamu kena mahir dari segi penukaran bentuk ungkapan begini menjadi faktor termudah. Okey, seterusnya kita tengok pula soalan 7. Khairul ingin menampal dindingnya dengan kertas hiasan dinding. Dindingnya berukur X tambah 5 meter panjang dan 3X tolak 2 meter lebar. Soalan, berapakah luas kawasan dinding yang akan ditampal dengan kertas hiasan dinding? Sekiranya ukuran pintu ialah X tolak 1 meter panjang dan X meter lebar. Jadi, seperti yang kamu tahu, bentuk sebuah pintu adalah berbentuk segi 4. Jadi, rumus bagi luas sebuah pintu adalah panjang darab dengan lebar. Okey. Soalan kedua, sekiranya harga kertas dinding, hiasan dinding tersebut ialah 8X per meter persegi, berapakah jumlah wang yang diperlukan dibayar oleh Khairul? Okey, jadi kita tengok macam mana nak selesaikan. Mula-mula kita cari dulu jumlah keseluruhan kawasan termasuk pintu. Okey, jadi kita tahu dinding juga berbentuk segi 4 tepat. Jadi luas dinding ialah panjang darab dengan lebar. X tambah 5 darab 3X tolak 2. Jadi, kalau dikembangkan, dia akan mendapat 3X kuasa 2 tambah 13X tolak 10. Okey, so cikgu tunjukkan pengembangannya. X darab 3X, X darab negatif 2. 5 darab 3X, 15. 5 darab negatif 2, negatif 10. So, ini pengembangan dia lah. So, luas pintu, seperti cikgu cakap tadi, adalah berbentuk segi 4. So, panjang darab lebar. Panjang, X tolak 1 darab X. So, bila dikembangkan, X kuasa 2 tolak X. Jadi, kita nak tahu, sebab kita nak pakai kertas hiasan dinding tu hanya pada dinding, bukan pada pintu. Maksudnya, luas dinding yang kita nak tampal tadi adalah keseluruhan tolak dengan luas pintu. Jadi, cikgu akan dapat 2X kuasa 2 tambah 12X tolak 10. 3X kuasa 2 tolak X kuasa 2 dapat 2X kuasa 2. 13X tolak X dapat 12X. So, maintain 10, maintain. Jadi, ini dah luas kawasan yang perlu ditampal dengan kertas hiasan dinding. Okey, jadi kertas hiasan dinding tadi, dia dah bagi tahu harganya ialah RM8 setiap meter persegi. Jadi, luas yang kita cari tadi, terus darab dengan 8X. So, kalau nak memudahkan dia atau kita nak kena buat pengembangannya. So, bila kembang dengan kurungan, maksudnya setiap dalam kurungan perlu didarab apa yang ada di luar kurungan. Jadi, cikgu dapat 16X kuasa 3 tambah 96X kuasa 2 tolak 80X.
So, inilah harga yang perlu dibayar. Okey, seterusnya soalan nombor 8 di muka surat 39. Suili sepatutnya dapat menyiapkan 28 tambah 16x bilangan soalan matematik dalam tempoh 4 jam. Berapakah bilangan soalan yang dapat disiapkan dalam masa 30 minit? Okey, seperti yang kamu tahu, 30 minit ni sebenarnya bersamaan 1/2 jam atau 0.5 jam. Sekiranya Suili dapat menyiapkan 14 tambah 8x, bilangan soalan tersebut, berapa lamakah masa yang diambil untuk diselesaikan soalan tersebutlah. Okey, seterusnya kita tengok cara penyelesaian. Okey, seperti kita tahu tadi, dalam masa 4 jam, dia dapat selesaikan 28x kuasa 2. 28 tambah 16x, sorry. Jadi, untuk dapatkan soalan dalam masa 1 jam, kita perlu bahagi 4 sebab kita ada 4 jam tadi kan. So, bila cikgu bahagi, 28 bahagi 4 dapat 7. 16x bahagi 4, cikgu dapat 4x. So, dalam masa 1 jam, soalannya perlu diselesaikan ialah 7 tambah 4x. Soalan 1 dia nak tanya berapa soalan dalam masa 30 minit. So, seperti yang kita semua dah tahu, 30 minit sebenarnya 1/2 jam. Sebab 1 jam 60 minit, betul? Jadi 30/60 ialah 1/2 jam atau 0.5 jam. Jadi 30 minit 1 jam bahagi 2. So, bilangan soalan yang boleh diselesaikan dalam masa 1 jam per dengan 2. Okey, kalau sampai kat sini pun dah kira betul. Atau kamu boleh juga keluarkan 1/2. So, sebelah dia 7 tambah 4x pun betul. Benda yang sama. So, soalan 2 dia nak tanya pula berapa masa yang diperlukan untuk menyiapkan 14 tambah 8, sekiranya 14 tambah 8x dah siap. Okey, so jadi kita tahu soalan keseluruhan untuk 4 jam tadi 28 tambah 16x. Yang dia dah siap 14 tambah 8x. Jadi baki, bila cakap pasal baki, kita kena tolak. So, bila ditolak, 14 tambah 8x. Lalu 28 tolak 14, dapat 14. 16x. Tolak. Sebab negatif jumpa positif, dia jadi negatif. So, 16 tolak 8x, 8x. Jadi, ini baki soalan yang tinggal lah. Jadi, masa yang diperlukan, baki soalan per dengan soalan setiap jam yang dia boleh buat. 1 jam, cikgu balik pada soalan pangkal soalan. 1 jam adalah 7 tambah 4x. Jadi, daripada baki soalan, kita bahagi dengan 7 tambah x. Tambah 4x, maaf. Jadi, adakah perkara yang sama berlaku di atas dan di bawah? Okey, belum ada, betul? Tapi, kita boleh faktorkan 14 dengan 8. Dia ada faktor sembunyi iaitu 2. Jadi, bila dikeluarkan 2, 14 tinggal 7, 8 tinggal 4x. Jadi, nampak tak anak-anak semua? Bila dia dah faktor macam ni, so dia ada benda yang sama di atas dan di bawah. So, atas, bawah. Jadi, apa yang tinggal? 2 jam sahaja lagi. Suili akan siap baki soalan yang perlu dijawab. Jadi, mudah betul untuk buat penyelesaian masalah ni. Saya harap dengan perkongsian saya pada hari ini, kamu dapat memberikan satu input yang baru dalam minda kamu. Dan kejap lagi cikgu akan bagi kamu latihan yang perlu disiapkan dalam tempoh 1 jam tutorial matematik pada hari ini. Sekian saja untuk hari ini. Terima kasih.